أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونصلي ونسلم على رسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, Jawatan Kuasa serta seluruh staf kepimpinan masjid, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang menonton di FB live masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Pertama dan selamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini masih lagi kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah secara berjamaah walaupun kita masih lagi dalam suasana PKP. Tak kesemua lagi orang kata dapat berfungsi masjid dan surau dengan sepenuhnya, tapi alhamdulillah dengan keterbatasan yang ada terus dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebahagian ujian yang kalau kita bersabar dengan ujian yang telah Allah tentukan kepada kita ini dan melakukan ibadah pula kerana terhalang untuk pergi ke masjid dan surau, sabar dalam keadaan tersebut dan menggantikannya di rumah, dia akan mendapat pahala orang yang syahid, sesuatu ganjaran yang besar daripada maksud hadis Bukhari yang menunjukkan bahawa duduknya di rumah tanpa dapat keluar itu adalah sesuatu benda yang sukar, benda yang memberikan ujian yang berat. Kuarantin dan tidak banyak dapat beraktiviti di luar ini adalah sebahagian daripada azab, dan Allah memahami perkara ini dan menjadikan ibadah kita dan kesabaran kita dalam menempuh PKP ini dengan melakukan ibadah di rumah kerana terhalang dengan ganjaran syahid. Moga-moga tuan-tuan sabar sebelum kita menemui ataupun menggunakan vaksin yang dikhabarkan pada awal tahun hadapan untuk segala-galanya boleh berjalan dengan norma yang biasa, bukan norma baharu. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patuhnya kita kepada MKN, kepada ulil amri ini adalah satu pahala yang mana selain daripada pahala syahid yang saya sebutkan tadi, adalah pahala patuh kepada ulil amri seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ta'allah Allah dan ta'allah Rasul dan ulil amri, yakni pemerintah di kalangan kamu yang tidak menyuruh maksiat. Maka ketika itu ketaatan kita dapat pahala taat ulil amri seperti mana firman Allah tadi. Bukan sahaja pahala syahid taat ulil amri, kita juga mengikut sunnah. Viral bahawa artikel Dr. Nur Hisham, pengarah kesihatan KKM, yang baru-baru ini menunjukkan segala yang kita lakukan dalam bentuk norma baru terdapat dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis khususnya, yang menyokong sama ada pemakaian topeng, sama ada penjarakan sosial, sama ada kebersihan, menjaga kebersihan tangan, sanitizer, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Kesemuanya mempunyai sandaran-sandaran yang boleh dikiaskan
untuk kita taat kepada perintah agama. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana baru-baru ini ataupun tadi hari Jumaat banyak dah masjid khususnya di kawasan yang PKP pemulihan membenarkan tanpa limit ataupun dengan jumlah yang sangat besar untuk mereka yang boleh melakukan solat Jumaat, begitu juga solat jamaah di masjid baik di surau Jumaat. Alhamdulillah. Ya, moga-moga dengan kembali kita kepada masjid, surau, bermunajat kepada Allah, Allah akan mempercepatkan untuk azab ini diangkat daripada kita. Ya, saya simpulkan ujian PKP ini mendapat pahala syahid, mendapat pahala mengikut ulil amri, yakni pemerintah yang tidak menyuruh maksiat. Yang ketiga, dapat pahala sunnah mengikut Nabi SAW, iaitu sunnah kuarantin dan adik-beradiknya dengan norma baru yang dianjurkan ini. Ya, so 3. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah hint tadi bagaimana permulaan kuarantin ini sebentar. Okey. Saya pun tuan-tuan duduk kat kampung mungkin tak pastilah line internet okey ke tak okey. Harapnya boleh dengar dengan jelas dan dapat melihat wajah dengan jelas. Tapi kalau ada gangguan yang sangat kritikal, harap-harap ianya boleh berjalan dengan baiklah. Boleh saya teruskan ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diwar-warkan bahawa tajuk kita pada malam ini iaitu PKP rumah tangga. Apakah yang dimaksudkan PKP rumah tangga? Iaitu PKP semua dah tahu dah, istilah yang cukup popular, Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya MCO, ya. Dan rumah tangga semua dah tahu maksud rumah tangga, dan boleh katakan kehendak penganjur adalah bagaimana ujian PKP ini yang dua tertonjol. Pertama, azab yang kerap berada di rumah, walaupun sepatutnya masa kita dulu sebelum zaman PKP, bila tak ada PKP sebelum ni, kita rasa seronok lah kerja kat luar, bukan work from home, kemudian boleh merentas daerah, boleh melancong, balik-balik rumah sesekala jumpa anak isteri, rasa seronok. Tetapi sekarang zaman PKP, rumah tangga ni bila terlampau kerap berjumpa, ada yang bagi alasan begitulah, kerap berjumpa, hari-hari jumpa, banyak pula duduk kat rumah, tengok-tengok muka itu suami tengok isteri, isteri tengok suami, kan, ruang rumah yang sempit pula menjadikan ianya sebagai satu tekanan. Sebab pepatah Melayu ada katakan, sayangkan isteri, tinggalkan, kan? Tapi kali ini nak tinggal tak berapa nak boleh sangat, nak kerja pun mungkin tak ada, kena buang kerja dan sebagainya. Maka kebersamaan keluarga itu sepatutnya menjadi tenang, sebaliknya menjadi azab. Itu persatu masalah rumah tangga dalam musim PKP ini. Masalah yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai juga yang mengeluh kerana masalah ekonomi. Kerana apa masalah ekonomi? Pertama, ada ramai juga di luar sana yang terbeban ataupun yang dibuang kerja, ataupun bisnes baru nak set up, ataupun tak berapa menjadi zaman bisnes ini kerana sales drop. Ya, begitu juga kena VSS, buang kerja dan seumpama dengannya, mengakibatkan ramai tak ramai, memang ramai jugalah yang terkesan dari sudut ekonomi. Dan tekanan ekonomi ini bukan sahaja disebut-sebut boleh menjadikan jenayah, boleh menjadi tinggi, di mana di kampung saya pun tuan-tuan, banyak tabung masjid telah dipecah dan dicuri
begitu juga kejadian-kejadian ragut dan curi ada sedikit meningkat, tetapi kegusaran ekonomi sempena PKP ini juga menjadikan rumah tangga itu sendiri berantakan. Hutang mungkin tidak boleh nak dibayar, makan pun tak berapa cukup, kan, nak cari kerja pun tak dapat. Maka kerajaan sebahagiannya telah membantu dan menyuntik melalui penjana sebagai contoh untuk menyuntik, membina bisnes baru dan bertahan. Begitu juga bantuan-bantuan BPN, bantuan prihatin nasional dan beberapa bajet-bajet yang mesra untuk menyuntik kembali semangat rakyat boleh bertahan. Tetapi itulah yang masalah yang ditimbulkan. Sehinggalah rumah tangga itu juga disaksikan melalui data-data Jabatan Agama Islam negeri-negeri, terdapat perceraian yang dahsyat juga, dengan bilangan yang dahsyat juga di musim PKP ini. Begitu juga kes penderaan yang tinggi, kes stres dan sesuatu benda yang luar jangka berlaku dalam rumah tangga itu sendiri, yang dikenal pasti daripada berpunca daripada masalah ekonomi ini. Begitu juga yang kedua tadi adalah masalah terkurungnya dan terkurungnya ataupun tersekatnya daripada melakukan aktiviti yang normal pada musim yang normal sebelum ini. Jadi akhirnya keluarga lah yang menjadi mangsa, sama ada anak-anak yang melihat pergaduhan sesama suami isteri, ataupun anak-anak yang menjadi mangsa kepada perceraian suami isteri dalam rumah tangga PKP. Jadi inilah yang kita nak bahaskan, inilah yang kita nak bincangkan serba sedikit, bagaimana perkara tersebut boleh diatasi, apakah yang Islam nampak dalam perkara ini supaya kita dapat mengambilnya sebagai panduan supaya rumah tangga PKP ini bukan timbulnya masalah, sebaliknya kita tukarkan ia menjadi satu mawaddah, rahmah, ketenangan, kebahagiaan, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menjadikan kehidupan, kematian daripada tak ada kepada ada, dan seumpama dengannya. Tujuan Allah jadikan dunia ini daripada tak ada kepada ada, daripada mati pada hidup, hidup pula mati, kesemuanya kat dunia ini adalah apa? Allah kata, termasuklah orang kata PKP yang melanda kita, ujian dekat rumah tangga, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada ayat tadi walaupun kita biasa baca, tapi kita tak faham kadang-kadang sebenarnya di sebalik itu ada dua pengajaran yang sangat penting yang kita nak ulas. Yang pertama, bahawa dunia ini adalah ujian. Ramai yang mengatakan ujian ini adalah semata-mata kemiskinan, aksiden, perceraian, tapi sebenarnya keseluruhan kehidupan ini adalah ujian. Kan, ketika mana senang kita diuji dengan cara senang, ketika mana susah kita diuji dengan cara susah. Miskin adalah ujian untuk dia bersabar, berusaha. Kaya juga adalah ujian untuk dia membantu orang lain dan bersedekah. Pandai ujian untuk dia tawaduk, mengajarkan keilmuan yang ada pada dia. Bodoh juga adalah ujian untuk dia tidak sombong untuk belajar. Dan ujian untuk dia mencari ilmu dan tidak sombong dengan kebodohan, sebab ada juga orang yang sombong dengan kebodohan. Berantakan rumah tangga juga adalah ujian, sehingga berlaku perceraian, pergaduhan dan sebagainya. Begitu juga rukunnya rumah tangga juga adalah ujian. Ujian untuk dia mengekalkan kerukunan tersebut, ujian untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangga berantakan adalah ujian untuk dia membaiki, untuk dia bermuhasabah dan seumpama dengannya.
Maka sebenarnya kehidupan ini seluruhnya adalah ujian. Dan jangan kita merasakan Allah ini salah menguji kita dengan ujian-ujian yang tertentu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah akan bebankan kepada seseorang itu melainkan ujian ataupun sesuatu benda yang dia mampu untuk menghadapinya. Maknanya kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Dan ujian ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sokong hujah saya dengan mampu tadi berdasarkan pada track yang sama rata. Maksud saya pada track yang sama rata, pada orang non-Muslim pun diuji benda yang sama sesuai dengan status dia. Kita orang beriman pun diuji dengan kadar ujian yang kita mampu dengan ujian juga yang sama dengan non-Muslim tadi. Apa maksudnya? Begini. Katalah bila kita kata ujian, kita anggap macam kita sedang masuk Dewan Peperiksaan, tuan-tuan. Bila masuk Dewan Peperiksaan, katalah SPM. Bila masuk SPM, tiba-tiba tahun 2021, ya, SPM yang ditunda pada batch 2020 ini, tengok-tengok tahun itu soalan SPM senang gila. Gila pun tak senang macam tu, orang muda kata. Maka ingat, markah nak lulus untuk ujian SPM pada tahun 2021 itu, mungkin markah lulus dia adalah 60 baru lulus. Sebab overall paper pada SPM tahun tersebut senang dan markah lulus pada setiap subjek ditingkatkan 60, mungkin baru lulus. Ya. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang kata kalau SPM senang. Katalah tahun sebelumnya, iaitu 2019, SPM tahun tu susah gila pula. Gila pun tak susah macam tu orang muda sebut, tuan-tuan. Maka ketika itu, markah untuk lulus bagaimana? Markah untuk lulus mungkin sangat rendah. Mungkin 10/100 barulah lulus. Sebab susah, maka graf itu direndahkan. Itulah maksud saya ujian. Pada kadar yang sesuai dengan ujian yang Allah berikan. Non-Muslim, dia lahir maknya Lachmi, bapa dia Muthusami mungkin. Ya, lahir-lahir dia jauh sekali untuk didengarkan azan, bahkan digelikkan dengan api, kelapa dan sebagainya. Kemudian tidak dikhatankan, tak kenal apakah dia Islam, susah untuk mendapat mesej yang benar tentang Islam, tidak disekolahkan dengan sekolah agama. Maka ketika itu, itulah background dia. Tetapi ingat, bila itulah cara dia nak dapat Islam begitu sukar, markah ujian untuk dia lulus rendah. Markah untuk dia ujian lulus adalah rendah. Sebaliknya kita orang-orang yang beriman, lahir je mak Normah, bapa Zainuddin, contoh. Ya, kemudian dikhatankan, diazankan di telinga, disekolahkan agama, diberikan pendidikan agama, sampai kenal Allah, kenal bagaimana nak solat dan sebagainya. Maknanya dapat mesej Islam senang. Tapi ingat, bila dapat mesej Islam tu senang, markah lulus rendah ke tinggi? Tinggi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada satu ayat Quran ataupun hadis menyatakan bila seorang tu lahir Islam, maka dia akan Islam sampai bila-bila, sampai ke mati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan, ataupun Nabi ada menyatakan, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Pagi orang kata mukmin beriman, petang kafir. Petang kafir, pagi esok beriman balik. Dia menjualkan dia punya agama dengan sesuatu benda yang murah daripada dunia itu sendiri. Tak ada jaminan, maknanya orang yang beriman pun kadang-kadang boleh kufur. Sebaliknya orang non-Muslim tadi, markah lulus dia tadi rendah, tak ada pula ayat Quran yang bagi jaminan bila dia lahir kafir, mak bapak kafir, dia akan kafir sampai hari kiamat. Tak.
Bahkan kita tengok tuan-tuan yang rahmati Allah, ramai yang lahir mak bapaknya non-Muslim, kafir, tetapi akhirnya sekarang menjadi pendakwah yang hebat, terkenal. Antaranya Dr. Zakir Naik, Firdaus Wong, begitu juga dengan Lim Jui Sun. Ya, ini semua pendakwah-pendakwah Syahkirin. Dan banyak lagi di seluruh dunia yang background dia bermula non-Muslim, tetapi alhamdulillah sekarang istiqamah pejuang pula pendakwah kepada agama Islam itu sendiri. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah dia maksud ujian daripada ayat surah Al-Mulk yang saya bentangkan tadi. Maka rumah tangga PKP ini juga adalah pertamanya ujian. So tuan-tuan, bila kata ujian daripada Allah SWT yang mampu kita hadapi, jangan mudah untuk kita bersungut lah. Nanti kita akan terangkan bagaimana tips untuk kita menghadapi ujian ini. Dan yang kedua daripada pengajaran yang besar daripada surah Al-Mulk tadi, yang kedua, yang pertama adalah ujian. Ingat, segala-gala ni adalah ujian. Allah nak uji kita. Kita tak boleh mendabik dada. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu boleh menyangka bahawa dia ni adalah beriman, mendabik dada, sedangkan dia tidak diuji? Maka tanda seseorang itu beriman, diuji, mungkin banyak ujiannya bukan kerana Allah benci. Ada kalanya Allah nak uji dia dengan masalah rumah tangga, masalah anak dan sebagainya. Mungkin kerana nak naikkan martabat dia di sisi Allah. Kerana ada juga anak-anak Nabi, di kalangan Nabi-Nabi yang diutus, yang isteri dia, anak dia kufur dan memberikan ujian yang besar, tetapi bukan penghinaan kepada Nabi tersebut, tetapi nak naikkan martabat di sisi Allah. Ada kalanya ujian dalam rumah tangga PKP ini juga adalah untuk menghapuskan dosa kita. Ya? Kita tidak tahu, mungkin Allah membuka peluang untuk kita beristighfar. Jarang kita beristighfar mungkin. Mungkin Allah buka peluang untuk hapuskan dosa dengan cara pergi ke masjid. Tak dapat, tak pergi ke masjid. Mungkin cara bersedekah nak hapuskan dosa. Tak sedekah ke dekut tak hidup masjid. Maka Allah bagikan ujian kepada rumah tangga sempena PKP ini, dia bersabar dengan ujian tersebut, maka dihapuskan dosanya. Mungkin juga ujian mungkin adalah penghapus dosa, mungkin naik martabat di sisi Allah, mungkin penghapus dosa. Ataupun ujian tersebut, Allah yang ketiga, mungkin Allah nak gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita berada sekarang. Untuk kita bermuhasabah, untuk kita merenung balik, untuk kita baiki keadaan diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Baik, itu pengajaran pertama yang saya dah bahaskan tentang ujian. Baik, so jangan risau ujian ni, sama kerana dia naik martabat, hapus dosa, ataupun Allah nak gantikan sesuatu benda yang lebih baik yang kita tak tahu. Yang pengajaran kedua pada surah Al-Kahfi tadi, surah Al-Mulk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, juga adalah pada perkataan ahsanu amala. Allah kata jangan tengok kepada ujian tersebut seolah-olahnya. Sebab ujian ini semua makhluknya, nabinya, kekasihnya akan diuji. Sebab dunia ini darul ibtila disebut, iaitu tempat untuk memang diuji. Tetapi yang Allah nak tengok, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu di hadapan ujian ini yang respon dia baik? Yang respon dia, yang daripada ujian itu yang paling baik amalannya, yang paling baik respon dia, yang paling baik ialah respon daripada ujian yang dikenakan kepada dia tersebut. Bermakna apa? Islam mengajar kepada kita jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada masalah dan kepada ujian. Sebab bila kita terus berkata-kata, menangis, merenungkan, menepuk dahi, cerita pagi, petang, siang, malam kepada orang, pada jiran, pada ahli mesyuarat tingkap tentang masalah, memang seronok sebab macam kononnya meluah. Kononnya release tension. Tetapi kalau sekadar menyebut masalah, mengadu domba, sekadar orang kata sebut masalah, dia tidak ada apa-apa sebarang perubahan. Tetapi kalau kita fokus kepada ayyukum ahsanu amala, respon yang terbaik, yang Allah akan nilai, kau respon baik, pahala. Kau respon sebaliknya tak baik, dosa. Itu saja.
Bermakna kalau kita respon fokus kepada penyelesaian masalah yang baik, macam mana nak menghadapi ujian ini dengan respon yang baik, maka ketika itu kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna orang yang baik, yang beriman, dia fokus kepada penyelesaian masalah. Dia fokus bukan kepada masalah, tapi dia fokus kepada penyelesaian masalah di dalam menghadapi masalah. Baik, itulah dia mukadimah yang saya nak sebutkan tentang rumah tangga PKP ini dan ujian ini. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tutupkan dengan poin pertama saya tentang ujian dan cara respon menghadapi ujian ini dengan satu kata-kata hikmah, ya, iaitu ujian ataupun masalah bukan masalah, tetapi cara kita menyambut sesuatu masalah itu menentukan sama ada dia menjadi masalah ataupun bukan masalah. Saya ulang. Masalah sebenarnya bukan masalah. Ujian bukan sebenarnya ujian. Problem bukan sebenarnya problem. Tu adik-adik lah tu, ya. Tetapi cara kita menyambut masalah, problem, ujian itu yang menentukan ianya adalah problem ataupun sebaliknya. Masalah ataupun sebaliknya. Itu dia. Kalau tak percaya begini tuan-tuan yang rahmati Allah, katalah saya memarahi 3 orang di kalangan anda yang menonton FB Live ini. 3 orang saya marah. Marah yang bersungguh-sungguh. Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, alias Ustaz Dr. Zamri Mantap, marah 3 orang daripada jemaah masjid. Tapi marah gila-gila Ustaz Dr. Zamri saya kepada orang yang pertama. Orang pertama, dia senyum je. Siap gelak lagi. Dia gelak. Orang pertama. Orang kedua tuan-tuan, biar dimarahi oleh Ustaz Dr. Zamri, oleh saya, dia menjadi tangkap dalam. Dia muka senyap, tapi dia tangkap dalam. Dia rasa dendam, dia rasa marah, tapi tak terluah. Dia masam je. Itu orang kedua. Orang ketiga tuan-tuan rahmati Allah daripada masjid yang dimarahi oleh Ustaz Dr. Zamri Mantap, ini contoh. Dia buat apa? Dia marah balik Ustaz Dr. Zamri Mantap. Siap nak dekat tumbuk. Apa yang kita boleh belajar daripada 3 situasi tadi? Saya adalah orang yang sama yang memarahi, bukan 2 orang, bukan 2 dan 3, sayalah orang yang sama. Tapi 3 orang yang berbeza menghadapi orang yang sama ini dengan 3 respon yang berbeza. Seorang macam kelakar, senyum balik, gelak-gelak. Seorang tangkap dalam. Dan seorang lagi adalah dia tumbuk dan marah saya balik. Nampak tak? Bermakna apa? Bermakna ketiga-tiga orang tadi memutuskan atas dirinya sendiri untuk menghadapi respon ini. Untuk menghadapi ujian ini, sama ada nak marah balik, sama ada nak tangkap dalam, ataupun sama ada nak buat kelakar, nak buat senyum balik, buat tak tahu, start bergurau kot. Macam tu. Bermakna atas kita yang menentukan sama ada ianya adalah masalah ataupun bukan masalah. Jadi oleh sebab itu sebab ada kata-kata hikmah tambahan. Kadang-kadang ujian yang datang kepada kita itu ataupun ombak yang datang pada kita itu bukan besar sangat, tetapi sampan kita yang kecil. Lama. Falsafah tak tuan-tuan? Saya ulang. Ombak masalah ini kadang-kadang bukanlah besar mana sangat, tetapi sebenarnya apa? Sampan kita yang kecil. Ombak tu pasti ada kat laut, tapi kita sangkakan ombak tu yang besar tu adalah satu benda yang besar sangat. Tapi sebenarnya bukan. Ombak tu besar sangat, tapi sampan kita yang terlalu kecil. Maknanya diri kita ni, jiwa kita yang kecil. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan yang rahmati Allah? Kerana masalah ini hinggapnya kat dalam hati. Sebab sesuatu masalah yang timbul tu bukanlah berbentuk mata juling, bertanduk, bujur, bulat, bukan. Masalah ni dihinggap kat mana tuan-tuan? Dia rasa macam sakit, geram, terbuku, tak lepas kat dalam ni, kat hati. Tempat gundah gulana ni dekat hati. So kadang-kadang jiwa dan hati kita ini terlampau kecil
berjiwa kecil menyebabkan kita tak kuat, menyebabkan kita respon dengan sesuatu respon yang tidak baik. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa ini kena besarkan. Rumah bukan masalah sebenarnya. Perkelahian bukan masalah, ekonomi ialah memanglah sebahagian masalah, ada pengaruh, saya tak nafi. Tetapi cara kita menyambut tersebut boleh menentukan dia menjadi besar ataupun kecil masalah tersebut. Baik. Sekarang tuan-tuan nak besar masalah ke nak kecil masalah? Of course. Kalau boleh terima sesuatu masalah tu tak ada masalah. Okey, ketika mana ada mereka yang berujar, Ustaz, rumah saya kecil, anak saya setengah lozin, maka saya stres rumah saya ini. Menjadikan saya rasa nak memberontak, nak bertumbuk. Ya, mungkin dia ada faktor. Tetapi jangan jadikan masalah keliling kita itu yang kontrol kita. Tetapi kita yang tentukan dan kontrol keadaan. Itu yang saya nak maksudkan. Jangan segala masalah tu yang kontrol diri kita. Tetapi kita yang kontrol betul-betul. In control tentang masalah yang berlaku tersebut. Okey, saya balik kepada mereka yang mengadu rumah kecil tadi. Saya mengambil penghibaran kepada apa yang cerita yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Walaupun dia adalah seorang duduk dekat sebuah negara yang begitu besar, negara dia besar, tak ada masalah. Tetapi negara yang besar itu akhirnya walaupun dia tak ada kuarantin, menjadi sangat kecil pada dia. Sebab apa? Sebab kerajaan dia langsung tidak membenarkan rakyat dia menunjukkan pengabdian diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sesiapa yang menunjukkan pengabdian diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, akan jadi wanted kat dalam negara tersebut, dikejar dan dibunuh. Begitulah. Maka walaupun negara tu besar, tak ada kuarantin, tak ada MCO, tak ada PKP, dia dah rasa kecil. Tak ada tempat yang selamat. Dia pergi Ashabul Kahfi 7 orang ini pergi ke gua. Gua memang sangat kecil, sangat kecil. 7 orang yang masuk ke dalam gua sangat kecil. Tempat naik matahari pun nampak sikit. Memang orang kata berhimpit-himpit, tak jauh. Kalau pendek kata kecil dan sempit. Ketika itu dia minta doa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami eksklusif daripada sisimu akan rahmatmu yang luas itu, ya Allah. Dan sediakanlah bagi setiap urusan kehidupan kami terpimpin di bawah rahmatmu yang luas itu. Ashabul Kahfi meminta rahmat. Maka ketika itu antara rahmat Allah yang luas itu adalah pada ketika itu adalah menidurkan mereka 309 tahun. Maka tidur itu merupakan rahmat pada ketika itu, walaupun di tempat yang sempit, dia rasakan tempat itulah yang paling lapang dan paling selamat. Di tempat itulah yang paling lapang dan paling selamat. Ya, maknanya bahasanya begini, mereka keluar daripada negara yang sempit kepada keluasan gua yang lapang. Bermakna sempit dan lapang itu adalah letaknya pada pemikiran dan jiwa kita. Kalau jiwa kita besar, hati kita lapang, insya-Allah itu yang sebenar-benarnya kelapangan, keluasan. Tapi kalau jiwa kita kecil, hati kita kecil, sebenarnya itulah dia kesempitan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya banyak kali berforum secara maya, bukan maya, dengan panelis-panelis yang terkenal seluruh Malaysia. Saya mendapati antara punca hasil discussion kami daripada pergolakan rumah tangga, termasuklah orang kata masalah rumah tangga, PKP, cerai-berai anak-anak yang bermasalah, dan seumpama dengannya adalah pengabaian kepada perintah Tuhan. Pengabaian kepada perintah Tuhan adalah termasuklah orang kata menjaga ibadah yang wajib, kepala kepada ibadah yang namanya solat. Tuan-tuan, kajian yang dikeluarkan daripada UKM
80% masyarakat Melayu Islam di Malaysia tidak cukup solat 5 waktu. Adalah sesuatu yang membimbangkan sangat. Kita rasa ahli masjid ni ramai dah pergi dah masjid. Boleh tahan yang pergi semayang. Tapi sebenarnya realiti alam di luar sana ramai lagi yang tak solat. Ramai lagi yang jiwanya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan satu ketenangan ke dalam hati dan membesarkan jiwa seseorang yang sempit? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri punya perintah tidak dihiraukan. Kalau Ashabul Kahfi boleh minta kepada Allah, Allah kabulkan jadi lapang hatinya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah dan Allah tidak makbulkan permintaan untuk lapang hati kita walaupun ada masalah? Kerana ada kalanya jiwa kita ini sempit kerana hubungan kita dengan Allah ini adalah jauh. Indikator mudah seseorang itu hubungan dia dengan Allah jauh, kita tengok aktiviti seharian dia. Kalau aktiviti seharian dia dunia, bergaduh, mengumpat, mengeji, menghina, lepak, itulah dia seolah-olah gambaran dia dengan Allah. Tetapi kalau misalnya gambaran harian dia, alhamdulillah solatnya cukup 5 waktu berjamaah, adanya zikir, adanya baca Quran, adanya solat berjamaah di rumah, adanya tadarus Al-Quran, adanya zikir-zikir tertentu yang diamalkan, adanya sedekah, adanya berbuat baik. Sebenarnya itulah gambaran dia dengan Tuhan. Dekat ataupun jauhnya seseorang tu dengan Tuhan. Asas dekat ataupun jauh seseorang tu dengan Tuhan adalah menjadi satu benda yang penting untuk jiwa dan hati ini lapang. Tuan-tuan, saya teringat satu cerita yang popular bagaimana Sayyidina Ali diriwayatkan. Ditanyakan apakah benda yang pertama dijadikan kat dunia ini yang paling kuat sekali. Ketika itu ya mereka mengatakan yang paling kuat sekali adalah besi. Pasal apa besi adalah kuat? Sebab yalah besi kuatlah, turun daripada langit, kuat besi itu. Tetapi ketika mana besi merasakan dia kuat, rupanya besi pun tak kuat. Yang lebih kuat daripada besi adalah api. Sebab datang daripada api, maka besi yang kuat sangat tu boleh lentur dengan api. Maknanya api yang paling kuat yang mungkin awal diciptakan. Ketika mana api dah merasakan diri dia kuat, rupanya api pun tak kuat. Sebab bila api yang tengah menyala, angin datang tiup, maka api pun padam, maka angin lebih kuat. Maka ketika mana angin, penciptaan yang Allah cipta kononnya kuat, rupanya angin pun tak kuat. Sebab apa? Sebab angin tak kuat, sebab apa? Sebab bukit bukau tadi kuat. Sebab bila angin nak bertolak, adanya gunung ganan dan bukit bukau, ketika itu angin terblok, tertahan. Maknanya bukit bukau lagi kuat. Ketika mana bukit bukau merasakan lebih kuat, dapat tahan, ketika itu manusia lagi kuat. Sebab apa? Manusia boleh letupkan bukit bukau, gunung ganang untuk buat tile, untuk buat jubin, untuk buat marmar dan sebagainya. Maka rupanya manusia lagi kuat. Diciptakan antara yang diciptakan awal. Ketika mana manusia merasakan kuat, ketika itu manusia pun tak kuat juga bila datangnya mengantuk. Tuan-tuan, manusia kuat macam mana pun, badan berketak, ada six packs, tak perut sekalipun, tapi bila datang mengantuk, apa pun tak jadi, lemah semuanya. Ketika mana mengantuk merasakan diri dia kuat, tak ada yang lebih kuat kerana mampu mengalahkan manusia. Ketika itu mengantuk pun tak berapa kuat kerana adanya al-gham wal ham, adanya rasa gundah gulana dan sedih. Gundah gulana dan sedih. Gundah gulana kalau tak tidur pun tak boleh, mengantuk pun tak boleh. Dia termenung je sebab ada masalah,
ada gundah gulana, ada rasa susah hati. Dan susah hati ini, maqarruhu, tempatnya adalah di hati. Nama pun susah hati, hati. Rupanya hati ini tempat yang paling kuat bagi manusia. Yang kuat itu pun tak boleh nak tidur, tidur pun tewas juga sampai tak boleh tidur sebab ada perasaan itu. Tempatnya di hati, hati ini pemiliknya adalah Allah. Maka aqwa syai' yang paling kuat adalah zikrullah, zikir. Sebab bila zikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu terang hati seseorang. Maka zikirlah yang diputuskan oleh Ali Sayyidina paling. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan yang rahmati Allah, rumah tangga PKP yang nak bahagia ini, supaya jiwa kita ini besar, jiwa kita ini tenteram, Allah bagikan ketenangan dan kelapangan, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir, sama zikir Al-Quran, melalui zikir yang biasa, melalui sedekah, melalui membaca Al-Quran, melalui solat sunat dan seumpama dengannya. Jaga perkara ini dalam keluarga, insya-Allah sekali untuk mengatasi segala gundah-gulana dan sebagainya. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama kepada diri saya, tuan-tuan yang ada masalah rumah tangga PKP ini, baiki hubungan dengan owner kepada rezeki. Owner kepada rezeki ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hubungan kita dengan baik, Allah yahfaz. Jika Allah jagakan, ya, wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bagikan kepada kamu jalan-jalan keluar. Ini firman Allah. Kalau kita tidak percaya kepada firman Allah, kepada Quran, satu ayat tolak dia kepercayaan dan keimanan kepada Quran. Apa hukumnya tuan-tuan sendiri pun tahu. So, kena nampak dia kita beriman, bertakwa, kuat berzikir kepada Allah sebagai jaminan yang Allah telah sebut ke dalam Al-Quran, penyelesaian masalah, pintu-pintu keluar kepada masalah dan ketenangan ke dalam hati. Maka tuan-tuan yang rahmati Allah, baiki hubungan dengan owner rezeki, sebab kebahagiaan rumah tangga juga adalah rezeki. Anak baik juga adalah rezeki. Isteri dan suami yang baik juga adalah rezeki. Kerukunan rumah tangga juga adalah rezeki. Dan owner kepada rezeki ini adalah Allah. Maka jagalah hubungan dengan Allah. InsyaAllah kelapangan, ketenangan, jalan keluar kepada masalah itu Allah akan leraikan dan satu. Allah dah bukan masalah, tapi ini masalah tersebut yang menentukan masalah. Oleh sebab itu, dah hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan Allah saya sebut baik mat dah, tapi jadi barulah kita pergi ke masalah yang hubungan Allah dah baik, tapi ada juga Allah kita pergi ke tersebut pada pekah punca dia. Hubungan Allah. Punca yang kedua adalah kepada sesuatu masalah sebagai masalah ini. Tuan-tuan lah tuan-tuan dari sudut ekonomi, ya, kerja bersama Allah tak lama terkesan tuan-tuan, ya. Pertama, tips saya bagi nak menyelesaikan masalah ini, tengok punca dia, jangan tengok orang atas. Jangan suka bandingkan live kita dengan orang yang berada kat YouTube. Kalau tengok kat YouTube, dunia luar, jiran kita masa, wah, hebat,
material kan, makan buka store makan yang hebat semua bekas sebenarnya akan cukup tetapi orang yang itu makna syukur. Kalau kita sibuk dengan apa yang kita tidak ada, kita akan menderita dan tidak akan cukup sampai bila-bila. Tapi apa yang ada bawah kita, Allah je ada orang langsung tak kerja. Allah tak kerja, makan cicak pun. Ya? Bulan, tapi kalau kita bersyukur, kita tahu ada tips-tips ekonomi bersyukur. Jangan orang kebawah yang boleh menimbulkan rasa syukur yang tinggi. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, usaha. Putus asa daripada rahmat usaha dan usaha. Allah akan kita ikat dan usaha, tuan-tuan. Kita semua sedaya. Tapi, tuan-tuan, macam ada Petronas kat Mes Petronas. Ini semua ada pembeza kita ada redeem tak contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua adalah kaya, dah ada depan mata kita, cuma kita tak ambil kekayaan, tak ringkat tu. Kad master semua dah ada point, tapi kita tak tebus point tu. Itu saja. Faham tak analogi saya, tuan-tuan? Maknanya dalam Quran, dalam Islam dia kata tak ada arti kemiskinan, tak ada perkataan. Biasanya kita ada dan nak redeem ini, kita berusaha. Sebusuklah, tuan-tuan. Orang yang tak ada kerja sangat pun, tapi dia ada tulang kerak sihat. Contoh di keliling rumah dia, ramai jiran tetangga. Ketika dia buka gua, planet Marikh ataupun bulan, memang tak ada jiran tetangga lah. Dinamakan bumi, semua jiran ramai. Tak ada susah sangat, tapi kita menggunakan khidmat kita. Jangan tinggi-tinggi sangat, kita fikir yang dah je. Tulang pak kerak, kita pergi bekerja dan cuci longkang dan cabut rumput dekat rumah jiran-jiran kita. Kita pergi seorang demi seorang, kita RM10 untuk dan halaman rumah. Tuan-tuan bayangkan RM10. Kalau 5 maka satu hari di 15 bolehlah RM1,500. Betul, nilai itu masih. Saya yang ada anak, orang kata 6, yang pernah duduk masa PKP baru ni bersama, makan boleh tahan, anak-anak ni kuat. Saya senaraikan perbelanjaan dapur, RM1,000 boleh dapat makan hari-hari dengan kenyang, insyaAllah. Kalau RM1,000, saya cuba betul apa yang dan order dan RM1,000 masih cukup. Tak lebih mungkin RM500. Kita masih boleh. Itu baru kita belum kali kita lagi buat dropship, buat kerja-kerja tambahan. Kekayaan tu ada. Bezanya kita yang tak redeem. Itu kan masalah ekonomi. Baik. Yang kita tentang masalah kerukunan rumah tangga ini, tuan-tuan. Kerukunan rumah tangga ini pula, rahmatullah,
Saya nak bagi satu analogi ataupun soalan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dulu ya, nak tak isteri yang kita lemah lembut, layan kita, seksi kat rumah, sentiasa senyum, sentiasa peluk kita, seksi di rumah. Contoh, tuan-tuan, nak tak isteri yang macam tu? Nak. Siapa nak angkat tangan? Oh, ramai angkat tangan, alhamdulillah. Soalannya tuan-tuan, dapat tak seperti mana yang nak tu? Dapat? Tak dapat? Kesian saya ucapkan. Pas dapat saya tuan-tuan sendiri mas tak bagi ekstra, tuan-tuan sendiri tak bagi ekstra kasih sayang, tak bagi ekstra perhatian, tak bagi ekstra cinta kepada isteri. Mak kata, Mak Saleh, what you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu dapat balik. Kalau tuan-tuan bagi kata kasar, tuan-tuan tak bagi cinta, tuan-tuan bagi marah, tuan-tuan bagi tak hati, akan dapat balik apa yang tuan-tuan akan dapat. What you give, you get back. So kalau tuan-tuan bagi ekstra, tuan-tuan bagi ekstra, kasih sayangnya ekstra, perhatiannya ekstra, kan, lemah lembutnya ekstra, layanan kepada isterinya ekstra, tuan-tuan pasti kerat jarilah, insya-Allah pasangan akan bagi balik apa yang kita bagi. Saya nak tanya pula puan-puan penutup. Puan-puan nak tak suaminya jalan pimpin tangan, cakap lembut, selalu buat candlelight dinner, kan? Suka belai kita, suka puji kita, kan, caring pada kita. Puan-puan nak tak suami macam ni? Siapa tak nak, ya tak? Soalan yang realnya, puan-puan dapat tak yang real, alam real suami yang macam tu? Dapat? Kalau dapat, alhamdulillah, saya ucapkan tahniah. Tapi kalau tak dapat, nak tahu pasal apa? Apa puncanya? Punca lebih kurang tadi dah juga. Puan tak bagi ekstra. Pakai lebih kurang, suara tinggi, mintaknya kasar, tak peluk suami. Akhirnya suami boring, duduk kat rumah asyik nak ke mamak aje. Mamak yang dibelainya. Sebab bila minta kat mamak semua siap, okey, cepat, pantas. Maka ketika itu Kak Mamak tempat lepak, duduk kat rumah kena hamun, pakaian pun pakai baju kelawar, bedak sejuk putih, timun 2 biji, lambut macam Jepun tua, kan, pakai baju kelawar, terbang, suami tengok isteri, tengok isteri, tengok langsung lebih kurang aja. Suami macam tu, cakap pula kasar. Maka puan-puan akan dapat balik apa yang puan-puan bagi. What you give, you get back. Sama formula dia. Oleh sebab itu, kita bukan salah memilih pasangan, tetapi kitalah yang menjadi pasangan yang silap ke pasangan juga ini mampu, kita mampu untuk menghadapinya, insya-Allah, dan Allah nak tengok respon kita dan itu. Kesimpulan pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, masalah itu bukanlah sebenarnya masalah, tapi cara respon masalah bukan. Yang Allah, masalah ni hinggapnya di hati. Supaya hati kita ini besar untuk menghadapi masalah itu, jagalah hubungan dengan Allah. Jagalah hubungan dengan Allah, Allah akan lapangkan hati kita dan tunjukkan jalan-jalan keluar
bagi sesuatu masalah itu. Ya. Yang keempat, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bersyukur, kita melihat banyak orang kat bawah, kita menghargai apa yang ada di tangan kita. Maka itu adalah obat kepada, terapi kepada jiwa yang resah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, kita selesaikan masalah itu daripada puncanya. Kalau masalah ekonomi, kita bukan miskin, tetapi kita tak ready. Mana yang ada di hadapan kita, grab. InsyaAllah kalau orang Bangla pun boleh kaya, datang ke Malaysia, takkan kita pun tak boleh. Kalau masalah rumah tangga kita selesaikan, bukan kita nak tuntut daripada pasangan kita itu dan ini. Bukan pasangan kita salah pilih pasangan, tapi kita yang tak bagi ekstra kepada pasangan kita. Maka kita dapat balik apa yang kita bagi. What you give, you get back. Maka bagilah ekstra. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, 5 kesimpulan ini moga-moga boleh menjadikan tips rumah tangga PKP kita semakin okey, semakin jernih, semakin baik. Sebagai penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan sama melapangkan jiwa kita, melapangkan ketenteraman jiwa kita, bagi order rezeki, iaitu Allah suka kepada kita, menyebabkan segala masalah tu akan Allah permudahkan. Dengan saya mengajak kepada tuan-tuan untuk projek sahamakhirat.com, PSA Projek Saham Akhirat. Apakah di projek saham akhirat? Kami membuka peluang kepada tuan-tuan bersama kami untuk membuat kerja-kerja menambahkan saham akhirat, seperti wakaf telaga di negara-negara yang susah, di Kemboja, termasuklah di negara Arakan, Myanmar. Yang kita tahu Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, sedekah yang paling baik adalah sedekah air. Ya, maka kita ada buat telaga tube well, satu telaga tube 1,500. Begitu juga kita ada projek wakaf Al-Quran di negara-negara dunia ketiga khususnya yang sangat memerlukan Al-Quran. Mereka dapat Al-Quran ni macam dapat makanan, bergebut-gebut. Kita ada projek wakaf Quran juga. Ya, kat dalam projek Saham Akhirat ni ada telaga tube, ada wakaf Al-Quran, ada juga akikah di Mekah dan di negara-negara yang susah, termasuklah orang kata korban, sebagai reminder awal kepada tuan-tuan yang nak buat korban. Kita juga ada projek bakul du'afa sempena COVID-19 ini yang ramai terkesan susah kehidupan mereka. Kami juga membuatkan juga sumbangan-sumbangan kepada mereka yang memerlukan di dalam Malaysia ini, bakul du'afa, ya, dengan nilai-nilai yang tertentu. Jadi semua ini di bawah projek sahamakhirat.com. Kalau tuan-tuan nak tahu detail dia, boleh klik www.projeksahamakhirat.com. Di situ ada detail dia. Moga-moga Allah berikan kita ketenangan dan jalan keluar. Dan kalau tuan-tuan nak segera, tak kuasa nak buka website tersebut, tuan-tuan boleh WhatsApp pada nombor yang tertera di skrin tuan-tuan, 019 2707 303. Saya ulang, 019 2707 303. Boleh berurusan dengan tim saya, iaitu Saudara Amin. Saudara Amin, Ustaz Amin, iaitu 019 2707 303. Itu hotline kami untuk projek Saham Akhirat ini. Moga-moga ada kebaikan daripada pertemuan kita secara banyak ini. Maaf atas segala kelemahan, gangguan teknikal dan sebagainya. Moga-moga ada manfaat dengan tajuk yang telah kita kupaskan, rumah tangga PKP. Sekian dahulu apa yang baik datang daripada Allah SWT. Yang lemah tu datang dari kelemahan sini. Maaf terkasar bahasa, terperli kata tersendiri rasa, hanyalah daripada hamba Allah yang dhaif lagi hina ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.